Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, pengubah hati dan pandangan, penguasa siang malam, pembimbing setiap masa, tuntunlah kami ke keadaan terbaik. Pertama sekali, kita perlu menyampaikan ucapan takziah yang paling mendalam atas kematian pemimpin tertinggi dan para pelayan setia negara ini. Kepada rakyat tercinta dan mulia negara ini, kami ucapkan takziah. Doa yang kami baca setiap awal tahun baru sangat istimewa. Kami memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memperbaiki keadaan kami daripada keadaan yang kami alami sekarang dan agar Dia mengubah hati kami. Amin. Ke jalan, petunjuk dan tujuannya, mencari apa yang diredainya. Saya ingin mengatakan perkara berikut tahun ini. Dua peristiwa besar dan diberkati berlaku serentak pada masa ini. Satu adalah Nauruz kita, dan satu lagi adalah Aidil Fitri yang suci. Nauruz, dalam budaya kaya dan kepercayaan tradisional kita, selama berabad-abad dan ribuan tahun di negara kita, ia sentiasa dianggap sebagai permulaan baru. Asas dalam kehidupan. Dalam budaya kita, Nauruz melambangkan pembaharuan yang mendalam. Kita berusaha mengetepikan dendam, rasa tidak puas hati, dan salah paham yang lalu. Tahun ini, lebih daripada tahun-tahun lain, kita memerlukan Nauruz, satu Nauruz. Menekankan perpaduan, kesepaduan, dan solidariti nasional dalam budaya kita. Dan kita akan tunjukkan perkara ini kepada seluruh dunia. Kita perlu mengetepikan semua dendam lama kita. Kita perlu meruntuhkan semua halangan dan membatalkan perjanjian, menyatukan kekuatan kita, dan membawa kebanggaan kepada Iran tercinta kita. Mari kita keluar dari ribut dan krisis yang sedang kita hadapi ini. Bahagian dada adalah seperti payudara. Bebaskan diri daripada segala dendam dan belajarlah untuk menghargai serta menikmati wain cinta. Kini tiba detik istimewa Aidil Fitri. Selepas kita menghabiskan sebulan penuh berusaha untuk memperbaiki diri, kita sebenarnya merasakan diri kita keletihan secara fisikal. Yuzik, satu perspektif baru dan satu kepercayaan baru, kedua-dua elemen ini telah digabungkan. Ini telah ditetapkan dalam kepercayaan rohani yang mendalam ini. Kami sentiasa mempunyai tabiat untuk berdoa berulang kali. Ya Tuhan, berilah makan kepada semua orang miskin yang memerlukan. Berilah makan kepada semua yang lapar di dunia. Dan jauhkan segala kejahatan yang menimpa kami. Saya mohon Anda lakukan sekarang dan fokus. Sembuhkan semua yang sakit dan menderita. Karena sesiapa yang mempunyai kepercayaan dan iman yang sebenar tidak akan sanggup mengambil nyawa makhluk yang tidak bersalah. Ingatlah perkara ini hari ini dan setiap hari. Di kawasan tempat kita tinggal, mereka sedang membunuh orang dengan kejam. Akhirnya mereka berdoa, Ya Allah, perbaikilah segala kerosakan dalam urusan orang Islam. Memohon Allah membaiki keadaan. Todos os problemas e corrupções yang ada di kalangan kita, umat Islam. Kita dan negara-negara Islam tidak berniat menimbulkan perpecahan. Kita tidak mencari konflik atau peperangan dengan negara-negara Islam. Mereka adalah saudara kita. Konflik yang timbul ini disebabkan oleh musuh yang licik, yang dengan cara dan tingkah laku seperti ini sedang menimbulkan masalah di antara kita, orang Islam, dalam masyarakat kita. Ia berlaku tepat pada bulan suci ini, tanpa sebarang sebab atau logik. Apa yang dilakukan oleh pemimpin yang dikasihi, mereka telah mensyahidkan kita tanpa sebarang sebab atau logik. Mensyahidkan para komander dan menteri kita tanpa sebarang alasan atau logik. Mereka yang membicarakan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Kanak-kanak tidak bersalah di sekolah. 168 Nevel Tafli telah dibunuh. Bek sekolah mereka masih terbiar di sini. Bersama harapan dan impian seumur hidup yang ingin mereka jalani. Merekalah yang suka bercakap tentang kemanusiaan dan sering mengungkit hak asasi manusia kepada kita. Kepercayaan asas kami adalah berkhidmat kepada kemanusiaan. Kepercayaan kami adalah sentiasa menggulurkan tangan persahabatan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan dan membantu semua orang yang sedang sakit. Apabila mereka, dengan kata-kata yang mereka ucapkan, dengan tindakan yang mereka lakukan di dunia, dan dengan slogan-slogan yang mereka laungkan, mereka membuatkan kita kelihatan bersalah. Kami tidak pernah mencari senjata nuklir sama sekali. Setiap kali kami berkhidmat kepada pemimpin tertinggi, ia untuk mulakan pertahanan. Para komander hadir dan pemimpin tertinggi sentiasa menyatakan dengan tegas bahwa senjata nuklir adalah dilarang oleh undang-undang agama.
Tiada pihak berkuasa di Republik Islam boleh bertindak atau berfikir untuk membangunkan senjata pemusnah besar-besaran nuklear. Tetapi di Amerika Syarikat, presidennya meyakinkan dunia bahawa kami menuju ke arah senjata nuklear. Sebenarnya, mereka mahu menuduh kami mempromosikan pemusnahan besar-besaran. Malangnya, media dunia menerima gerakan penipuan ini dan seterusnya menyatakan mahu menentang pihak yang mengancam kestabilan rantau ini. Mereka fikir jika pemimpin dan komander kesayangan kami dimartirkan, struktur negara akan runtuh. Majelis Pakar segera memilih pemimpin kesayangan kami, Ayatollah Khamenei. Mereka memilih beliau yang kemudian memimpin dengan tegas dan meneruskan usaha itu. Mereka tetap teguh pada saat kritikal itu, di mana para pejuang sedang berjuang dengan betul dan tanpa henti, mempertahankan diri dengan penuh kekuatan dan ketegasan. Basij dan pasukan keselamatan turut hadir di sini. Hakikat semua tempat mereka bekerja dan tinggal terjejas sepanjang masa di jalanan demi melindungi keselamatan orang ramai adalah luar biasa. Terima kasih kepada yang dikasihi. Dan selain itu, adalah penting untuk kita juga mengiktiraf jasa yang telah diberikan oleh kaki tangan berdedikasi di pihak Majelis Perbandaran. Dan kami sangat berterima kasih kepada mereka yang secara sukarela berada di jalanan membantu. Kerajaan kami telah berusaha sedaya upaya agar semua perkhidmatan tidak diabaikan dan tiada kesilapan berlaku. Semoga begitu, dan kepada rakyat Iran di luar negara, datanglah juga. Mari sucikan jiwa dan dosa sempena tahun baru, tinggalkan kesedihan di belakang. Dan dengan perpaduan dan kesepaduan, kita bekerja keras demi kemajuan Iran. Kepada jiran yang dikasihi dan dihormati, yang mengelilingi Iran, kamu semua adalah saudara kami. Masalah atau kerosakan yang timbul dalam hubungan kita ini, kami berdoa agar Tuhan hapuskan kerosakan dan perbezaan ini. Kami bersedia untuk menyelesaikan semua masalah bersama kamu, saudara-saudara yang dikasihi. Dan atas apa jua alasan sekalipun, kita akhirnya terperangkap dalam perangkap yang musuh sediakan untuk kita, dan kita umumkan perkara ini secara terbuka kepada dunia. Kita tidak berniat untuk mencetuskan sebarang kekacauan di rantau ini. Kami tidak mahu mana-mana negara dipaksa untuk mengumpul senjata dan peluru hanya untuk melindungi diri. Selepas itu, mereka hanya menunggu untuk melihat sama ada mereka akan diserang atau tidak di wilayah mereka. Kami tidak pernah berniat campur tangan dalam urusan dalaman negara lain. Kami sama sekali tidak mahu keselamatan dan ketenangan seluruh rantau ini diganggu. Kerana cabaran-cabaran ini adalah sesuatu yang kita sendiri mempunyai keupayaan penuh untuk menyelesaikannya. Dengan saling membantu dan sentiasa berjalan seiring, kita boleh mengatasinya. Ini message untuk negara-negara Islam. Membetulkan perkara dan isu yang mempunyai unsur rasuah. Ia adalah perintah suci daripada Tuhan supaya kita dapat menyelesaikan masalah kita sesama sendiri. Adalah jauh lebih baik untuk melakukan perkara ini daripada mempromosikannya di media dan menyebarkan kepercayaan ini kepada rakyat sendiri. Mereka kata Iran adalah punca ketidakstabilan di rantau ini. Tetapi percayalah, Anda juga harus yakin dan tahu. Sebenarnya, Anda tahu Israel yang menyebabkan kekacauan, ketidakstabilan, pembunuhan beramai-ramai, keganasan dan jenayah dahsyat di rantau ini. Wahai rakan senegara dan sahabatku, dengan perpaduan dan kerjasama, kita akan membina Iran serta membawa kebanggaan dan kemakmuran kepada rakyat kita. Melalui keamanan dan persahabatan ikhlas dengan negara jiran, kita akan membawa rantau ini ke arah ketenangan, pembangunan, dan kemajuan ekonomi berterusan. Kita boleh bersama negara jiran mewujudkan keselamatan berkekalan dan kesejahteraan sosial di rantau ini. Saya memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa pada hari-hari yang diberkati ini, agar Dia dapat membimbing dan membantu kita dalam lembaran sejarah yang kompleks yang sedang kita lalui ini. Lembaran yang sangat sensitif dan penting, agar sekali lagi keamanan, keselamatan, ketenangan dan jalan menuju pembangunan dapat ditegakkan. Semoga Allah tunjukkan jalan ini kepada kita umat Islam. Menjauhkan minyak, perpecahan dan peperangan dari wilayah kita. Sekali lagi, saya dengan rendah hati memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang untuk perkara ini, agar Dia melimpahkan rahmat-Nya yang tidak terhingga kepada roh mulia, pemimpin revolusi kita yang dikasihi.
bersama para komander berani dan rakyat yang sangat dikasihi, kanak-kanak yang tidak berdaya dan suci, serta semua orang yang tidak bersalah yang telah kehilangan nyawa mereka secara tragis dan tidak adil. Semoga Dia melimpahkan rahmat abadinya kepada mereka dan menjadikan kita sentiasa teguh serta tabah di jalan kemuliaan, kebanggaan abadi, dan kedaulatan negara tercinta kita. Saya berjanji kepada Anda semua, rakyat yang dikasihi, bahwa kami dan kerajaan akan sentiasa bersedia membantu dan berkhidmat sepenuhnya untuk Anda, rakyat yang mulia. Dan saya berharap segala kesulitan dan cabaran ini akan berakhir secepat mungkin, agar kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan penuh kebanggaan dan marwah dalam suasana aman dan tentram, bersama Anda dan negara-negara Islam. Semoga Anda bahagia, berjaya, dan menang.